Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini Allah Taala berikan kepada kita kelebihan untuk kita bersama-sama melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyakkan zikir-zikir, lafaz selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesihatan yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita melalui peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah, maka akan diampunkan dosanya. Dalam sebuah hadis lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap sesuatu itu mempunyai hati dan sesungguhnya hati Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka pahalanya seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Jadi alhamdulillah, amalan yang kita lakukan pada setiap minggu dengan membaca surah Yasin, banyak sekali kelebihannya. Antaranya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Yasin, surah Yasin juga merupakan hati di dalam Al-Quran, yang mana bila mana kita membacanya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala bacaan kita seumpama kita membaca 10 kali Al-Quran. Alhamdulillah. Kan? Nak baca Quran 10 kali khatam tak cukup sebulan. Kan bulan puasa biasanya kita boleh hafal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi dengan membaca surah Yasin, kita telah memperolehi pahala ganjarannya seolah-olah kita membaca 10 kali Al-Quran. Alhamdulillah. Ini kelebihannya. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan amal-amal yang boleh kita lakukan. Maklumlah dalam keadaan sekarang ini antara amalan yang boleh kita lakukan ialah menziarahi orang yang sakit. Kan sekarang ni ramai orang sakit, macam-macam penyakit. Kita pun risau kan. Dalam pada risaunya kita dalam menghadapi ujian kesakitan, sebenarnya kita perlu yakin setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan adalah suatu ujian yang memang kita mampu untuk menempuhnya, dan juga ujian kesakitan ini juga sebagai tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan insya-Allah bila mana kita menziarahi orang yang sakit, ini adalah suatu tuntutan yang telah kita laksanakan sebagaimana sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud hak muslim ke atas muslim 6 perkara. Dikatakan, jadi sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Apabila kamu diundang, maka penuhilah. Jika apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah serta balaslah dengan doa yarhamkallah ataupun yarhamkillah. Apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Apabila dia meninggal, maka hantarlah jenazahnya ke kubur. Jadi ini antara hak antara seorang muslim dengan muslim yang lain, hak antara mukmin dan juga mukmin yang lain, iaitu apabila kita bertemu dengan sahabat kita, saudara mara kita yang muslim, maka ucapkanlah salam kan. Kita ucapkanlah, menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Jadi bila mana bertemu saja jangan kita tunggu-tunggu kan, kitalah orang yang akan memberikan salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menjawab lebih sedikit antara adab dalam memberikan salam dan juga menjawab salam. Orang yang memberikan salam, kalau dia kata assalamualaikum, yang menjawab yang menjawab lebihkan sikit, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena lebih sedikit ataupun sekurang-kurangnya menyamai orang yang memberikan salam. Yang kedua, iaitu apabila kita diundang untuk dijemput ke rumah ataupun ada majlis yang sahabat kita jemput kita, maka hadirlah kita, penuhilah jemputan tersebut. Melainkan dalam majlis tersebut adanya perkara-perkara maksiat. Kan ada pula jemput datang majlis kenduri kahwin, dibuatnya joget lambak. Kan joget lambak ataupun orang dulu-dulu kalau kata ada satu istilah ni, dia bukan kata joget lambak, dia kata ronggeng. Kan
jemputan malam pesta muda-mudi, ada ronggeng. Dulu saya tak tahu ronggeng tu apa dia. Rupanya bila saya buat kajian, buat bacaan sedikit, ronggeng itu bermaksud adalah daripada perkataan orang putih. Wrong gang. Wrong maknanya orang yang berlawanan. Maknanya lelaki dan perempuan. Wrong gang bukannya R-O-N-G-G-E-N-G tetapi W-R-O-N-G-G-A-N-G. Ini apa yang sebenarnya satu muslihat yang dilakukan oleh musuh-musuh. Betul, wrong gang. Betul dah tu. Kan. Asalnya begitu. Kan. Bagaimana liciknya orang-orang musuh-musuh Islam nak menjauhkan kita daripada amal-amal kebaikan, dibuatnya joget wrong gang. Padahal nak bagi tahunya ini adalah amalan-amalan maksiat ataupun perkara maksiat yang dilakukan. Jadi bila mana adanya perkara maksiat, kita elakkan daripada memenuhi jemputan. Selagi mana tiadanya perkara maksiat, maka kita penuhilah jemputan orang yang menjemput kita. Jika apabila dia meminta nasihat, iaitu bila mana ada di kalangan sahabat kita minta nasihat kepada kita, kan, jadi kita berikanlah nasihat yang terbaik. Okay? Jadi apabila bersin, ucapkanlah alhamdulillah dan kita doakan dengan membalas yarhamkallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Dan apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Ini yang saya nak kongsikan pada pagi ini, iaitu antara adab-adab bila mana kita berziarah, menziarahi orang sakit, dan apabila dia meninggal, maka hantarlah jenazahnya ke kubur. Dan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila kamu menghadiri, yakni menziarahi orang sakit, maka katakanlah perkara-perkara yang baik. Ini kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Ini kelebihan. Kelebihan bagi kita yang menziarahi orang yang sakit, maka kita ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kan? Jangan pula kita ni pergi tempat orang sakit, ziarah orang sakit, perkara-perkara lara yang kita cerita. Dan perlu diingat, bila mana kita menziarahi orang sakit pada waktu itu, setiap kata-kata kita, setiap apa yang kita lafazkan akan menjadi doa, dan malaikat akan mengaminkan setiap ucapan dan juga doa yang kita lafazkan. Ini kelebihan yang ada untuk kita rebut bila mana ada saja orang yang sakit. Kadang-kadang kita duk cari, Ustaz, waktu bilanya doa kita mustajab. Antaranya sewaktu kita menziarahi orang yang sakit. Itu juga antara waktu doa mustajab kita, kerana malaikat pada waktu itu akan mengaminkan doa kita. Malaikat ni bukan macam kita, malaikat tak buat maksiat. Jadi doanya lebih makbul daripada doa kita. Okay? Jadi kita lihat antara adab dalam pada kita menziarahi orang yang sakit. Ada adab, jangan kita hentam semacam. Jadi bila mana kita nak menziarah orang yang sakit, antaranya yang pertama, kita pilihlah waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Jangan kita datang waktu yang tak sesuai. Contohnya waktu bila? Kan? Waktu tengah malam. Datang rumah orang sakit pukul 11 malam, pukul 12 malam. Ini waktu yang tak sesuai. Waktu maghrib tak sesuai. Cari waktu yang sesuai. Kita dah boleh agak dah. Mungkin kalau kata 11 pagi. Jadi pesakit ini akan buat persiapan diri dia. Nak mandi, nak tukar baju dan sebagainya. Jadi janganlah kita datang pada waktu yang tidak bersesuaian. Okay. Yang keduanya, bila mana kita menziarahi orang yang sakit, jangan kita ambil masa yang lama. Kan ziarah orang sakit duduk sampai 2 jam, 3 jam. Allah kan. Orang sakit ni biasanya dia perlukan waktu rehat yang lebih. Kan? Jadi nak datang, ambil masa sekadar je, mungkin 10 minit, 15 minit kita ziarah orang yang sedang sakit. Orang yang sakit memang dia perlukan kehadiran kita untuk memberikan kata-kata semangat dan sebagainya, untuk kita doakan dia dan sebagainya. Tetapi jangan ambil masa yang lama sangat. Kan maklumlah yang kita ziarah ni kawan ngeteh kita. Yang kita ziarah ni kawan ngopi kita. Kan. Ustaz, biasanya yang pergi ngeteh, yang pergi ngopi ni orang lelaki je, Ustaz. Bapak-bapak ni kan, lepak kedai mamak, lepak kedai warung kampung. Kan. Tapi zaman sekarang tak begitu. Zaman sekarang ni bukan hanya bapak-bapak, bukan sahaja golongan orang lelaki. Sebab sekarang ni saya duk tengok trend medang kan.
trend ngeteh, trend ngopi. Kaum-kaum ibu pun ramai dah. Ramai dah dia bila kita pergi kedai minum ni, nampak geng-geng orang yang macam-macam jenis geng. Geng yang sopan, yang muslimahnya bawa balik kelas pengajian, dia pergi minum sekejap sebelum balik sampai ke rumah, nak refresh kan, nak kena minum sikit. Okey, tak ada masalah kan. Yang penting kita jaga adab-adabnya kan. Kadang-kadang kita tengok Allah, kita yang lepak kedai mamak kita pun segan. Bila datang geng-geng yang geng-geng Zumba, Allah pakaian dia, kita nak tengok pun serba salah kan. Jadi jaga adab kan. Apa juga perkara yang kita lakukan, jaga adab kita. Okey. Jadi jangan kita mengambil masa yang lama untuk kita berziarah. Kemudian bila mana kita menziarah orang yang sakit, jaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita pada perkara-perkara yang diharamkan. Kadang-kadang maklum sajalah, kita ziarah orang sakit ni, macam-macam jenis orang sakit. Akan ada orang sakit yang dia menjaga aurat dia. Ada orang sakit yang dia dah tak boleh nak urus diri dia. Waris pula tak berapa nak prihatin. Kadang-kadang auratnya terbuka di sana dan sini. Jadi kita jaga pandangan kita. Kalau kata kita datang ke rumah orang pula kan, kita ziarah yang sakit ni bukan di hospital. Kita ziarah orang yang sakit di rumah. Jangan pula masuk-masuk mata kita duk melilau sana sini. Ni penyakit orang kita. Kadang-kadang ziarah rumah orang, tak kiralah ziarah orang sakit ke, ziarah orang buat majlis tahlil ke, kan ziarah orang ziarah orang buat majlis akikah ke. Kadang-kadang bila masuk rumah orang, kita sepatutnya menundukkan pandangan, tapi kita ni duk tengok, ya Allah, langsir dia harga beribu. Itu aku pernah pergi dekat Nilai kan, duk tengok langsir, ya Allah, ini harga satu helai saja 2-300. Maknanya kalau kata satu rumah ni beribu-ribu, yang ini pula langsir dia harga satu helai 1,000. Kaya sungguh. Tengok pula TV 60 inci. Mak ai, rumah kecil TV 60 inci. Itu yang kita tengok kan. Kita tengok pula atas shilling dia. Mak ai, dia punya shilling ni sampai dah bersawang, orang kata kan. Ini anak dara, ada anak dara pun tak guna, katakan. Anak dara 5 orang, tapi rumah, ya Allah, serabut kan. Kita niat tadi tu datang nak ziarah orang sakit, tapi disebabkan mata kita ni payah nak kawal. Mulut kadang-kadang kita boleh kawal. Sebab mulut ni bila kita bercakap orang dengar. Mata bila kita melihat kadang orang tak tengok. Kena pula kita jenis pakai cermin mata warna hitam. Orang tak nampak. Mata kita duk melilau, duk tengok sana dan sini. Jadi jaga pandangan kita daripada terutamanya pada perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian adab kita dalam pada kita nak berziarah orang sakit, maka jangan kita terlalu banyak bertanya atau bercakap. Bergantung pada tahap kesihatan orang tu. Jadi kalau kata orang ni dalam keadaan dia kesihatan yang memang dia payah nak bercakap kan, dia uzur yang terlalu teruk, kita pula duk bertanya. Kita tahu dah kan, kita tahu dah orang ni tak sihat. Kita tahu dah kawan ni nak angkat tangan pun payah, nak bercakap pun kita dah tak faham buah butirnya. Kita duk tanya pula kan. Tanya dia macam-macam kan. Kita tanya sebelum kejadian tu, sebelum jatuh kan, sebelum jatuh kat bilik air tu, macam mana boleh jadi, kata. Tinggal dengan siapa kat rumah? Tak ada orang tolong ke waktu jatuh? Macam-macam soalan kita nak tanya. Sedangkan soalan-soalan tu tak perlu pun untuk kita nak tanya. Kan? Jadi kurangkan bercakap kan. Selain daripada kita jaga penglihatan kita tadi, jaga juga mulut kita. Kan? Kalau kata orang dulu kata apa dia? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kalau kata mata pula, hati-hati jangan kita melilau-lilau datang rumah orang kan. Sebab apa? Dari kerana mata kan yang mempunyai kuasa kan. Jadi hati-hati, mata kita ni boleh mentafsir macam-macam. Okay? Mata kita, mulut kita, lidah kita. Seterusnya apa dia? Antara adab dalam pada kita menziarahi orang sakit, iaitu senantiasa menzahirkan kebimbangan dan keprihatinan terhadap orang yang sakit. Kan kita zahirkan rasa Allah. Kita kata risau tengok
kesihatan macam ni kan. Jadi jangan pula kita datang rumah orang sakit duk cerita benda yang kita ni gembira kan. Orang tu dah lah sakit, kita duk cerita dengan dia, tadi dia cerita sesama sendiri kan. Kita ni baru balik daripada Medang, kita ni baru balik daripada makan dekat kafe sekian-sekian. Oh, seronok bercerita kan. Tadi kami pergi kelas Zumba tadi kan. Oh, seronok, jurulatih ajar kita step baru sekian-sekian, duk gelak sakan. Kawan tu dah lah sakit. Kita boleh pula cerita sesama sendiri, datang ziarah orang sakit buat tak tahu dengan orang sakit tu. Ini pun banyak juga berlaku. Okay? Seterusnya, senantiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit. Doakan yang baik-baik. Kawan kita tahu dah kawan tu sakit jantung. Kita doakan kan, ya Allah semoga berikan kesembuhan. Kita beri kata-kata semangat kepada dia. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada dia. Jangan pula kita cerita kan, dah tahu kawan tu sakit, kau sakit apa? Sakit jantung. Kan sumbat dah. Doktor kata suruh buat sekian. Kita cerita pula. Baru minggu lepas. Kawan baik aku duduk dekat Kedah. Baru meninggal sebab sakit jantung jugalah. Kau hajar punya mulut. Kan? Jadi janganlah begitu. Jaga mulut kita. Kita memanglah kita nak cerita yang kawan kita ni baru je salah seorang kawan kita sakit dan meninggal sebab sakit yang sama. Tapi janganlah begitu. Kawan tu elok-elok dah nak sembuh dah. Risau dia kan. Sakit jantungnya, darah tinggi dia naik pula kan. Allah kan. Umur pula sebaya. Umur sebaya kawan yang meninggal tu dengan kawan yang kita ziarah ni umur sebaya. Sakit yang sama kan. Jadi kita pula benda yang tak sepatutnya. Itu yang merisaukan kita. Jadi jagalah, jaga mulut kita, jaga pandangan kita, jaga hati kita. Okay? Jadi bila mana kita duduk berhadapan dengan orang yang sakit. Ini pesanan antara pesanan daripada Imam Syafi'i. Apa dia? Iaitu semasa kita berada di sisi orang yang kita ziarah itu, kita sentuhlah dan peganglah tangannya. Ini untuk orang yang, kalau kata lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, ataupun sesama mahramnya kan. Jangan pula berlainan jantina yang bukan mahram pula kan. Ustaz kata pergi ziarah orang sakit, pegang tangan dia, kemudian letakkan tangan di dahinya, serta tanya tentang penyakit dan keadaan dirinya sekarang. Macam kita buat seolah-olah macam kita dengan anak kita. Bila mana anak kita sakit, kita buat apa dia? Kita pegang tangan dia, kita urut sikit badan dia, kemudian kita letak tangan kita ke atas dahi dia kan. Kita nak tahu panas ke tidak anak kita punya suhu dia kan. Begitu juga bila mana kita ziarah orang sakit, antara perkaranya sentuh dan pegang tangan dia. Kemudian letakkan tangan di atas dahinya dan kita tanyakan tentang sakitnya dan juga keadaan yang terkini. Pastikan yang mahram dan juga sesama jantina. Jadi hati-hati, jangan salah faham. Mentang-mentang ustaz kata sentuh tangan dia kan, kemudian pegang tangannya, kita pun buat semua. Laki perempuan kita bantai, mahram tak mahram kita bantai. Kata nak dapat kelebihannya, sunatnya katanya. Tak gitu kan, adab tetap perlu dijaga. Kena pula yang kita nak pergi ziarah ni, kalau kata orang lelaki, orang yang kita ziarah ni orang yang memang kita minat dia kan. Kita minat dia, inilah peluang ustaz kata kena pegang tangan. Itu namanya bukan cari sunnah, itu cari punah ranah. Hati-hati. Seterusnya apa dia? Teruslah kita mendoakan. Kita doakan orang yang sakit ini dengan doa-doa yang baik. Doakan kesembuhan, doakan kebaikan untuk dia. Kerana sesungguhnya doa yang baik ini tadi, bila mana kita doakan, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit, bermakna kita juga sedang mendoakan diri kita. Dan ingat, sebagaimana yang awal tadi saya maklumkan, iaitu bila mana kita mendoakan kepada orang yang sakit, dalam keadaan kita ziarah orang yang sakit, malaikat sedang mengaminkan doa kita. Jadi ambil peluang. Jangan lepaskan peluang mendoakan yang baik-baik kepada orang yang sakit, kerana doa tersebut juga akan kembali kepada kita. Okay? Jadi kadang-kadang ni orang pergi ziarah orang sakit tak doa langsung. Kan duk bercerita sampai setengah jam, sampai 1 jam. Sampaikan kawan tu, ya Allah dah tak larat dah kan. Sampai kawan tu kata, saya minta izin nak tidur, nak berehat. Itu pun tak sedar lagi, duk bercerita lagi. Kan doanya tak dipanjatkan pun. Doakanlah. Jadi boleh dalam, kalau kata kita ziarah kawan-kawan 2-3 orang, pilih salah seorang daripada kawan kita, doakan sebelum kita balik. Dan minta doa. Masing-masing 3 orang. 3 orang pergi, semua orang tak biasa baca doa depan orang ramai. Bila suruh baca doa, yang seorang duk
pergi cakap kawan seorang, yang seorang duk pergi kata kawan seorang, kan udah-udahnya tak tahu nak baca doa apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Salah tak? Tak salah pun kan. Sebab doa tu kita mohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut kita ni, dalam masyarakat kita, kita letakkan doa tu doa waktu kita makan, dalam kita berhadapan dengan rezeki. Macam kurang molek doa tu. Boleh tak? Boleh, sebab kita mohon keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi doa lah dalam bahasa Melayu, kalau kita tak hafal doa-doa yang dalam bahasa Arab, baca doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami. Berikanlah kesembuhan kepada saudara kami ini yang sedang diuji. Ya Allah, berikanlah kesabaran. Berikanlah kebaikan atas ujian kesakitan yang ditimpakan kepada sahabat kami ini. Ya Allah, berkatilah kami semua dunia akhirat. Senang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Tak susah mana pun nak doa. Kan? Jangan pening-pening. Bila sebut doa je duk mikir nak doa bahasa Arab. Doa lah bahasa Jerman ke, bahasa Jawa ke, bahasa Banjar ke, bahasa apa pun doa. Kan? Doa untuk kebaikan. Kemudian antara lain lagi apa dia? Berikan nasihat-nasihat yang baik, kan, ucapkanlah ucapan-ucapan yang positif, kan. Kita bagi tahu dia sabar, kan. Ujian sakit ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni nak berikan bukti bahawa apa dia? Kita ni adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat bahawa sesungguhnya sakit ini juga Allah Taala akan berikan ganjaran pahala yang melimpah ruah, kan. Terutamanya bagi mereka yang sabar, Allah Ta'ala akan berikan pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kesembuhan selepas daripada ujian ini nanti, insyaAllah. Doakan dia, berikan kata-kata semangat, kan. Jangan putus asa, kerana Allah Ta'ala itu sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Pasti ada hikmah atas apa yang diberikan. Kemudian antara lain apa dia? Tadi ada yang dah berikan Puan Aznah ke Cik Aznah kata apa dia, bawa buah tangan sikit. Kan, jangan kita bila mana kita datang ni bawalah sedikit hadiah oleh-oleh. Kalau boleh kita salamlah kaut dekat dia, kan, ikut kemampuan. Kita boleh bawa buah tangan, bawalah buah tangan yang bersesuaian, kan. Kawan tu sakit kencing manis, kan. Kawan tu sakit kencing manis, kita datang bawa air, apa dia, kita bawa air, apa nama ni, Allahu Akbar. Budak-budak zaman sekarang ni dia ada jenis-jenis air yang apa nama ni, air coklat ke, mango shake ke, kan, coconut shake ke, sabar je lah, kan. Orang tu dah sakit, doktor dah kata kencing manis, bacaan tinggi, berbahaya. Kalau boleh jangan minum air manis. Dia bawanya macam-macam, dibawanya gula-gula, dibawanya biskut yang manis, dibawanya kek yang manis dengan krim, segala macam krim topping atas dia, kan. Dengan coklatnya, dengan vanilanya, memanglah kawan tu terliur, kan. Dengan blueberry-nya, dengan blackberry-nya, semua, kan. Jadi tengok sakit kawan tu apa dia. Kawan ni jenis umur dah 60-70 tahun, gigi tak ada. Jangan kita datang bawa buah jambu batu. Ini tak cakna dengan sahabat kita. Ada dibawanya jambu batu. Kawan tu dah tak boleh nak menggigit dah. Bawa lah buah betik ke, kan, yang bersesuaian, yang tak membawa mudarat, kan. Bawa buah yang tak membebankan kawan kita ni dari sudut kesihatannya, kan, tak memudaratkan dia. Apa lagi, kan. Orang tu memang perlukan makanan-makanan yang berkhasiat. Okey. Seterusnya apa dia? Dalam masa yang sama juga, bila mana kita ziarah orang yang sakit, kadang-kadang bawa keripik. Bawa keripik boleh bawa keripik. Tapi janganlah bagi kat kawan ni, ada satu jenis keripik ni, keripik ubi. Saya tak pasti orang kata apa dia, tapi kat tempat saya orang kata ubi gadung. Ubi gadung ni dia macam agak keras sikit, kan. Jadi kalau orang kawan kita ni memang gigi dia tak ada dah. Orang Jerman kata apa dia, giginya dah merotoli, kan, giginya dah tanggal semua dah, kan. Perkataan baru, merotol, kan. Gigi dah tak ada dah, bawanya keripik ompong. Dah ompong dah katanya. Dah ompong dibawakannya keripik yang keras. Sabar je lah, kan. Jadi kena cakna dengan kawan kita. Samping tu juga, bila mana kita ziarah, contoh kita pergi dekat hospital, kan,
jangan pula kita makan makanan yang memang dah disediakan untuk pesakit, ataupun memang kita datang family dia, kita datang kat rumah, family dia dah sediakan dah bubur ayam untuk dia. Dia dah tak lalu nak makan. Biasanya orang sakit ni akan makan benda-benda macam bubur, macam sup dan sebagainya. Kita datang, kita tengok kawan tu kena sakit denggi. Dibawakan dek family-nya, apa nama ni, orang kita ni kan macam-macam petua. Dibawakannya sup ketam. Kan kita pula yang datang, macam sedap je sup ketam ni. Lama aku tak makan sup ketam ni. Boleh tak aku nak minta sikit? Dengan selamba dia kata kawan tu, bila kita tanya dia boleh tak minta sikit, confirm dia kata tak apa, sila makan kan. Dalam hati kau hasam, kau datang ziarah aku punya sup ketam kau bedal, aku punya sup ketam kau sebat kan. Lepas tu ada pula orang kita lagi, apa petua dia bila mana orang kena denggi ni, antaranya apa dia, makan buah limau bali kan. Ini orang kita punya petua. Salah tak nak mencuba? Tak salah, kita berusaha kan, tak membawa mudarat, silakan kan. Jadi kita datang pula datang nampak limau bali, lama dah tak makan, kata minta sikit limau bali tu, seorang satu, dia kan macam seulas ke apa dia kan, tak tahulah kan. Kita datang 10 orang, seorang ambil satu sejuring. Okey. Perkataan baru kat saya dapat ni, sejuring okey, alhamdulillah. Seorang makan satu, ada 10, habis. Duk meleleh kawan tu kan. Kita yang bawa pula. Bagi kat dia rasa macam sedap. Kita makan. Kan kawan tu tak dapat apa pun. Sabar je lah. Okay. Ada sahabat. Okay. Puan Murni. Kan saya sekeluarga terkandas di Pahang akibat banjir. Moga banjir surut dan kami sekeluarga dapat balik ke bumi Johor. Okay, kita doakan. Permudahkan urusan Puan Murni. Semoga dipermudahkan urusannya. Semoga banjir di Pahang surut dan dapat kembali ke bumi Johor dengan selamat, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Jadi bila mana kita ziarah orang yang sesiapa yang nak undur diri, tak apa, tak ada masalah. Yang mana ada urusan, silakan. Okay. Jadi bila mana ada makanan yang disediakan untuk pesakit, jangan kita pula sibuk nak menikmati juadah-juadah yang disediakan untuk mereka. Ini khusus untuk mereka. Jadi insyaAllah, semoga sedikit perkongsian yang kita sama-sama telah mendengar, dan juga pagi ini sedikit perkongsian tentang menziarahi adab, menziarahi orang sakit. Sebab apa saya bawakan ni? Sebab sekarang ni ramai sangat orang sakit. Kadang-kadang sahabat-sahabat macam saya semalam, saya buat checklist untuk geng masjid kami pergi ziarah kan. Duk buat cek seorang ada lebih kurang 9 orang yang perlu kami ziarah kan. Jadi kelang kabut jugalah dalam keadaan sekarang ni nak pergi ziarah 9 orang. Biasa kami pula ziarahnya sama ada malam lepas solat isyak kami ziarah, ambil masa sedikit lah untuk kita menziarahi orang yang sakit. Jadi bila 9 orang ni, kalau kata satu malam satu rumah, 9 hari kami kena pergi susun jadual nak ziarah kan. Kita datang ziarah, kalau kata ada duit lebih, salam tu salam lah kaut, jangan pergi kenduri kahwin dia salam kaut kan. Jadi bila pergi ziarah orang sakit juga, kita salam kaut lah sebersikit, dan tak ada banyak sikit jadilah kan, sebagai usaha kita nak meringankan ujian kesakitan kan. Jangan kita kedekut sangat kan, sebab kadang-kadang kita tak tahu orang yang sakit ni dia perlukan banyak keuangan kan. Apa pun yang paling penting, kalau tak ada duit jangan pula jadikan alasan saya bukan tak nak pergi ziarah Ustaz, sebab saya tak ada duit tu saya tak ziarah kan. Ustaz kata pergi kena ada salam kaut. Betul lah, kalau kata kita ada kemampuan, niatkan sedekah insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama pada pagi ini dengan bacaan Yasin, kemudian doa, selawat kita, istighfar kita, tahlil kita, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sambung dengan sedikit tazkirah khususnya untuk diri saya dan juga untuk kita bersama. Semoga perkongsian yang telah dikongsikan, sebenarnya apa yang saya kongsikan semua orang tahu dah pun kan, semua orang tahu dah. Tinggal lagi ini yang dikatakan, sebab itu dikatakan tazkirah, peringatan untuk terutamanya untuk saya yang menyampaikan dan juga untuk kita yang mendengar, kerana banyak perkara yang kita dah tahu tetapi kadang-kadang kita terlupa kan. Kita terlupa ataupun kita terleka ataupun kita terlalai kan. Orang putih tempat saya dia kata
kelalen Ustaz, kan, bukan tak tahu tapi base kelalen, dah terlupa dah. Jadi perlu diberikan peringatan. Okey. Jadi insya-Allah semoga ianya memberi manfaat dan juga kebaikan untuk kita bersama. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan sokongan dan juga dukungan dan juga mendoakan kebaikan untuk kita bersama, dan alhamdulillah saya pun sebelum ni kurang kesihatan. Semasuk minggu yang kedua ni dari segi kesihatan dah semakin baik, terutamanya yang sebelum ni sesama kan, sesama tak apa-apa nak okey, alhamdulillah dah semakin pulih dah. Okay. Sebab saya ni bila banyak menggunakan suara nak bercakap, bila mana sesama sakit tekak dan sebagainya memang agak membataskan lah. Jadi insya-Allah semoga segala kebaikan akan berbalik kepada kita dan senantiasa kita istiqamah melaksanakan amal-amal kebajikan. Dan saya mohon kemaafan atas segala salah silap saya. Satu-satu yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada Puan Admin kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Jadi kita panjatkan doa pada Allah, mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna. Dan juga kepada para sahabat yang terlibat dengan banjir, yang terkandas dalam banjir, kita doakan moga Allah permudahkan segalanya untuk mereka. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Jadi Islam sangat mengambil berat tentang kepentingan mengeratkan hubungan silaturahim sesama Muslim. Jadi pagi ini Ustaz kongsikan tentang adab-adab ketika menziarahi. Jadi moga perkongsian tentang adab menziarahi orang sakit ini dapat memberikan manfaat, dan semua informasi dan ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat, jadikan sebagai panduan ketika kita menziarahi pesakit, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemut Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Jadi sebagai penutup tirai kuliah pada pagi ini, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia. Sebelum itu, maaf, kuliah duha kita pukul 9 pagi bersama dengan Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i, iaitu Rahsia Ummul Quran 9 pagi. Jadi teruskan bersama dengan kuliah lebih kurang sejam dari sekarang. Jadi sebelum kita tutup tirai, sekali lagi kita mohon Ustaz untuk baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.